Record dulu. Okey, baik. So kita lihat di sini, okey, iaitu berkait rapat dengan soalan ini. Baik, fahami betul-betul. Okey, untuk USA, okey, format terkini. Masa yang diberi adalah sebanyak 2 jam. Ingat masa yang diberi 2 jam dan dalam tempoh 2 jam tu kamu dikehendaki untuk menjawab 3 bahagian soalan ni. Soalan ini terbagi pada 3 bahagian. Bahagian A, okey, ada soalan objektif. Soalan 1 hingga soalan 20. Ya, membawa kepada 20 markah. Kemudian soalan yang B, okey, dia ada okey 4 soalan kat sini, 1, 2, 3 dan 4. Soalan B ni sebenarnya kebanyakannya soalan-soalan struktur. Dan markah penuh dia adalah 40. Setiap satu soalan tu 10 markah. Okey, so 40 dah, kemudian bahagian A 20 markah, dah ada 60. Baik, untuk soalan bahagian C, ada 5 dengan 6. Soalan nombor 5, soalan nombor 6. Soalan ini, kamu kena pilih salah satu. Sama ada soalan 5 atau soalan yang ke-6. Mana satu? Pilih satu saja. Okey. Dan soalan itu bernilai 20 markah. Jadi total markah kamu semua adalah 80 markah. Okey, tak ada pilih 2 daripada 4, tak ada. Pilih satu saja. Okey, apa jadi kalau pilih 2 dalam periksa? Rugi. Sebab apa tahu Arif? Sebab kalau kamu pilih 2-2, kamu tak cukup masa. Kamu tak cukup masa. Betul cakap cikgu. Kamu tak cukup masa. Okey? Jadi cikgu harap kamu semua dah pun bersedia. Okey, baik. Ada orang dalam kelas saya cukup bijak. Arif, okey, ini jangan kamu berlumba-lumba dengan rakan kamu, jangan. Tetapi berlumbalah dengan diri kamu. Diri kamu sebelum ni, masa periksa pertengahan tahun, kamu adalah, mungkin kamu dapat C. So sekarang ni UASA kamu cuba naikkan dapat B. Itu yang kita nak. Lumba dengan diri sendiri. Betul Arif, jangan lumba dengan dia orang, lumba dengan diri sendiri. Jadi lebih baik. Faham? Bagus. Begitu. Baik. So cikgu tak nak buang masa lagi. Cikgu tidak akan tengok soalan objektif hari ini, tetapi cikgu nak tengok ajak kamu untuk soalan bahagian B dan juga bahagian C. Boleh? Sebab bahagian A ni, okay, kamu boleh menjawab. Okay, cikgu tahu bahagian soalan objektif ni tak ada masalah. Kita akan tengok bahagian mana? Bahagian B dengan bahagian C. Okay, baik. So, okay. Satu dah bincang ke? Ya, kita dah bincang hari tu. Cuma soalan bahagian yang struktur dan juga bahagian B dengan bahagian C yang essay tu kita tak bincang. Kita tak sempat. Tak apa. Kita bincangkan yang ini dulu. Kita bincangkan yang ini dulu sebab semua dah ada kita bincangkan yang set yang kedua terus. Alright. Baik. So cikgu harap kamu semua dah bersedia dan jom kita lihat soalan ini. Okey. Kedah Tua dan Majapahit, kita tengok merupakan antara kerajaan alam Melayu yang masyhur. Baik, apakah faktor-faktor kemasyhuran kerajaan Kedah Tua? Okay, ingat dia mentionkan Kedah Tua. Okey, itu keywords. Dalam exam kamu buat juga macam ni. Maknanya kamu bulatkan okey, apa kata kunci dia. Faktor-faktor kemasyhuran Kedah Tua. Okey, dia nak faktor kemasyhuran Kedah Tua. Dan kemudian kamu tengok berapa markah? 3 markah. Maknanya kamu kena beri 3 isi. Baik. So, daripada situ kamu boleh senaraikan 3 isi. Okey, tentang kerajaan Kedah Tua, faktornya. Okey, antara faktor kerajaan Kedah Tua. Okey, kita tahu bahawa antara faktor kemasyhuran kerajaan Kedah Tua kerana apa? Kerana menjadi pusat pusat pengajian agama Buddha. Tu satu.
Kemudian juga yang kedua, kita tahu juga selain daripada Pusat Pengajian Agama Buddha, apa lagi tentang Kerajaan Kedah Tua, iaitu sebagai pusat perdagangan. So kita tahu di mana? Di Lembah Bujang. Betul. Dan berikan satu lagi. Ya, pusat keagamaan. Maknanya pengajian agama lah. Pusat pengajian agama Buddha tu maknanya pusat keagamaan lah. Dan satu lagi, apa lagi? Kamu boleh tulis iaitu menjadi tumpuan pedagang. Dari timur dan barat. Itu. Lagi apa lagi cikgu? Boleh. Lagi faktor kemasyhuran. Kamu boleh tulis iaitu kedudukan yang strategik. Pun boleh juga. Boleh. Boleh. Apa yang kamu terfikir pun boleh. Faktor kemasyhuran. Kemudian apa lagi? Memiliki. Kita kata bukit. Bukit apa? Bukit ke? Gunung apa? Gunung Jerai, ya, memiliki ataupun kita kata menjadikan Gunung Jerai, ataupun kita boleh tulis Gunung Jerai lah. Gunung Jerai. Menjadi panduan pedagang untuk singgah di pelabuhan. Baik. Cikgu mungkin bagi banyak, 5. Tetapi kamu ambil 3 sahaja. Jawab 3 sahaja sebab dia nak 3 markah. Dan bagaimana nak jawab? Kamu tulis. Ingat macam biasa cikgu ajar macam mana? Iaitu kamu kena tulis iaitu ambil daripada ayat soalan. Iaitu faktor-faktor. Faktor-faktor kemasyhuran. Kemasyhuran, kerajaan Kedah Tua. Tak perlu. Korang tulis saja. Adalah iaitu menjadi pusat pengajian agama Buddha. Buddha. Titik. Baik. Jangan panjang-panjang macam selalu cikgu ajar. Jangan panjang-panjang. Adalah menjadi pusat pengajian agama Buddha. Kemudian nak sambung fakta seterusnya. Gunakan penanda wacana. Selain itu, Kedah Tua menjadi apa? Menjadi pusat perdagangan. Perdagangan di lembah Bujang. Dan kalau kamu nak sambung fakta ketiga boleh. Dan menjadi tumpuan pedagang dari timur dan barat. So macam tu caranya. Maknanya cukup tak untuk 3 markah? Cukup. Ni cara dia. So ini cara bagaimana untuk kamu bina ayat. Ingat ya. Sebab cikgu nak kamu semua kali ini exam UASA ni cikgu nak kamu semua kena upgrade. Nak tukar nama. Markah kamu. Tukar nama apa Lily? Memang dah nama Lily, nak tukar nama kepada apa? Baik. Seterusnya. Ingat bahagian B kamu tak ada option, kamu kena jawab semuanya. Jadi soalan 1A kena jawab. Kemudian kamu pergi kepada soalan B. Baik, soalan B. Terangkan sumbangan Patih Gajah Mada. At least B. Ya betul Amna, boleh, tak ada masalah. Tapi kena usaha. Terangkan, kita tengok betul-betul macam mana nak menjawab soalan. Ikut cara cikgu, iaitu bila dapat soalan, kamu kena bulatkan kata kunci. Contoh yang B. Terangkan sumbangan. Sumbangan siapa? Patih Gajah Mada kepada kegemilangan Kerajaan Majapahit. Baik, kita tahu Patih Gajah Mada ialah Perdana Menteri kepada Kerajaan Majapahit. Jadi mula-mula sebelum kamu buat soal jawapan, kamu senaraikan dulu. Senaraikan dulu jawapan dan tengok berapa markah yang dia nak bagi. Dia nak bagi sebanyak 3 markah.
So, kalau 3 markah, kamu boleh tulis kat sini 3 isi. So, yang pertama, Patih Gajah Mada sebagai apa? Patih Gajah Mada menjadi Perdana Menteri bagi kerajaan Majapahit. Dan apakah sumbangan dia? Kita tahu sumbangan dia adalah meluaskan kuasa meluaskan kuasa dan pengaruh Majapahit di seluruh di seluruh kita kata kepulauan Melayu. Kepulauan Melayu. Baik, ada lagi. Ya, betul, boleh. Mengembalikan keamanan dan keselamatan di ataupun dalam kerajaan Majapahit. Baik, kalau kamu ada jawapan lain, cikgu tak kata ianya salah. Ya. Apa juga jawapan yang kamu boleh bawa masuk yang relevan boleh digunakan. Jangan bergantung semata-mata kepada jawapan cikgu. Dalam kes ini, kamu boleh beri apa juga yang relevan. Ingat jadi, tapi cuma cikgu tahu, kamu semua takut. Cikgu, saya takutlah kalau salah. Macam mana cikgu kalau salah? Kalau kamu takut salah, kamu akan teragak-agak nak bagi jawapan. Jadi itu menyebabkan apa? Selalu jawapan kamu jadi salah. Jadi apa yang kamu kena buat? Kena berani beri jawapan. Dalam exam tak ada masa nak fikir. Tak ada masa nak fikir lama-lama. Berani beri jawapan. Faham? Ini fikir lama-lama tapi jawapan tak dapat. Apa yang terlintas, jawab dulu. Berikan dulu. Faham? So, kena berani beri jawapan. Jangan takut-takut. Baik. So, macam biasa, kalau kamu tanya macam mana nak menjawab soalan, macam biasa, bina ayat. So, ayat kamu mestilah bermula dengan apa? Sumbangan Patih Gajah Mada. Kepada kegemilangan kerajaan Majapahit adalah, dan kemudian kamu sambung kepada fakta yang pertama. Kemudian titik. Kemudian fakta yang kedua. Macam tu. Satu persatu. Faham? Ada sesiapa yang ada masalah nak buat soalan ayat jawapan tak? Ada tak sesiapa kat sini yang masih lagi ada masalah nak buat ayat jawapan? Ada tak? Semua boleh Semua boleh Adam, Zara. Bagaimana nak mulakan? Macam Amar Qawi tanya. Cikgu, macam mana nak mulakan? Cikgu dah cakap banyak kali. Mulakan dengan betul, baik. Iaitu pastikan nak mula ayat, ambil ayat soalan tu. Sumbangan Patih Gajah kepada kegemilangan kerajaan Majapahit. Ambil. Kemudian sambung dengan adalah atau ialah. Macam tu. Kamu tengok jawapan cikgu yang first 1A ni. Nampak tak? Cikgu ambil ayat dia punya ayat soalan ni. Faktor-faktor kemasyhuran kerajaan Kedah Tua. Nampak tak? Faktor-faktor kemasyhuran kerajaan Kedah Tua adalah macam tu. Kalau terangkan, sama juga. Yang macam ni terangkan, nampak tak? Terangkan sumbangan Patih Gajah Mada. Maknanya kamu explain macam tu. Kemudian mungkin cikgu tahu. Mungkin Amar Qawi punya soalan macam ni kot. Soalan yang C ni. Soalan C ni biasa soalan kebat, betul tak? Soalan kebat kan? Iaitu pemimpin yang berwibawa mampu membentuk negara yang berjaya. Berikan ulasan anda. Berikan ulasan anda.
Maknanya, berikan komen anda. Bila berikan ulasan anda ni, okey, kamu kena beri apa? Berilah kamu punya penjelasan. Okey, iaitu kamu kena jelaskan tentang pemimpin yang berwibawa tu. Okey, iaitu pemimpin yang berwibawa mampu membentuk negara yang berjaya. Macam mana tu cikgu? Macam ni. Kau tengok betul Pemimpin yang berwibawa. Maknanya apa? Pemimpin yang ada sifat-sifat pemimpin. Pemimpin yang ada sifat-sifat menjadi ketua, betul? Apa itu pemimpin? Ketua. Betul? So, pemimpin yang berwibawa maknanya pemimpin yang ada sifat-sifat sifat-sifat ketua. Tahu? Sifat ketua ni macam mana? Boleh mentionkan. Okey, bagi membentuk negara yang berjaya. Apakah sifat ketua yang berwibawa, yang mampu membentuk negara yang berjaya? Iaitu sifat pemimpin yang apa? Yang mengutamakan rakyat. Gitu. Betul tak? Jadi kita lihat ke situ. Itu cara kita berfikir. Pemimpin yang berwibawa mampu membentuk negara yang berjaya. Berikan ulasan anda. Okey. Okey, kita tahu bahawa ulasan kita nak bagi tahu bahawa memang 2 ke 1. 1, Arif. 1 ya. Okey, sifat-sifat ketua mengutamakan kebajikan rakyat. Okey. Untuk soalan ini memilih pembesar yang bijaksana pun boleh juga. Okey, sebab dia 4 markah. Ya, 4 markah. Jadi 4 markah ni kita boleh buat 2 fakta dan 2 huraian. Okey. Baik, contohnya macam cikgu tulis kat sini kan, iaitu sifat-sifat ketua ataupun pemimpin yang baik. Fakta yang pertama iaitu mengutamakan kebajikan rakyat. So kita buat huraian. Huraiannya apa? Kita huraikanlah maknanya apa? Mengutamakan kebajikan rakyat iaitu mengambil berat. Mengambil berat urusan rakyat. Urusan rakyat sehari-hari. Sehari-hari. Mengambil berat urusan rakyat sehari-hari. Jadi itu dikatakan mengutamakan kebajikan rakyat. So itu kita kata fakta yang pertama, huraian yang pertama. Kemudian kita pergi kepada fakta yang kedua. Macam Tisha tadi bagi tahu, iaitu kalau pemimpin yang berwibawa ni akan memilih, akan memilih pembesar yang bijaksana. Betul? Yang bijaksana. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa dengan pembesar yang bijaksana, pembesar bijaksana yang bijaksana mampu membawa negara ke arah kemajuan. Jadi inilah pemimpin yang berwibawa. Jadi inilah dia kita kata sebagai sifat-sifat ketua atau sifat-sifat pemimpin. Pemimpin yang berwibawa. Kalau kamu ada jawapan lain, contohnya pemimpin yang berwawasan ataupun pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur pun boleh. Dia relevan. Dia sesuai. Ya, kalau letak Pak Isi pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Kalau Pak Isi pun tak ada masalah. Tapi kita ni kadang-kadang jujur cakaplah. Kadang-kadang nak ingat satu isi pun susah. Dapat 2 isi, nak ingat 2 isi pun dah cukup baik dah. Nak ingat 4 isi. Kita sampai menong fikir, apa lagi isi ya? Kita pandang kiri, kanan, pandang atas, bawah, pandang kawan-kawan. Apa lagi isi ya? Nampak tak?
Jadi, untuk memudahkan, beri dua isi saja, dua fakta tu dan huraikan. Itu lebih mudah. Faham? Okey. Baik. Kemudian, okey, so macam ni. Okey, baik. Kemudian, mungkin, cikgu nak menjawab soalan daripada, Amar Qawi. Amar Qawi kata, cikgu, kalau soalan macam ni, macam mana nak mula? Sebab dia tak ada ayat soalan. Macam mana nak mula? Okey, Amar, korang tengok ni, Man. Cara nak mulakannya adalah, kamu boleh ambil juga, ayat ini balik. Okey. Okey. So, kamu boleh ambil ini balik. Iaitu, kamu boleh mulakan dengan pemimpin yang berwibawa. Okey. Pemimpin yang berwibawa, kalau kita lihat kat sini, berwibawa, mampu membentuk negara yang berjaya. Berjaya kerana kerana apa? So, so kamu boleh buat macam tu. Kerana apa? Sambunglah dengan fakta pertama. Kerana pemimpin ini, kita boleh ambil itu. Pemimpin ini akan mengutamakan kebajikan rakyat. Itu. So, kita boleh tulis lagi. Iaitu kita guna kata ganti nama diri, iaitu pemimpin ni seorang yang dihormati kan. Jadi kita guna beliau. Iaitu beliau juga akan mengambil berat. Berat. Akan hal ehwal ataupun urusan hal ehwal kebajikan ataupun hal ehwal perkembangan rakyat sehari-hari. Titik. Macam tu. So, untuk masuk poin yang kedua, kamu akan guna penanda wacana. Penanda wacana seperti kalau kita lihat, iaitu, selain itu. Selain itu, macam tu. Baik, selain itu, begitu. Baik, selain itu, pemimpin yang berwibawa, ambil balik, berwibawa, akan memilih, nampak tak? Akan memilih pembesar yang bijaksana. Nak sambung dengan huraian boleh, cikgu? Boleh. Boleh, iaitu pembesar-pembesar yang bijaksana. Supaya mampu membawa negara ke arah kemajuan. Itu macam tu. Jadi dengan cara ini kamu telah memperoleh 4 markah. Nampak tak? Dengan cara ini kamu layak memperoleh berapa? 4 markah. Faham? Okey. Jadi cikgu harap kamu semua ada idea. Kenapa dia sehari-hari? Baik. Sebenarnya perkembangan rakyat sehari-hari maksudnya apa? Dia hari-hari mengambil berat tentang hal rakyat. Baik, adik nak salin, salinlah. Adik nak salin, salinlah. So ada yang nak salin. Baik. So, dan ingat tugas pemimpin senang ke? Contoh macam kita dapat kasih kecilkan. Okey. Contoh macam kalau kita lihat, kita ada Perdana Menteri kita sekarang ni, Perdana Menteri kita yang 10, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ingat senang ke kerja dia? Hari-hari kena fikir pasal rakyat. Kan? So, itu penting.
Okey, so dapat, Kuan. Ada juga yang B. Ni yang B. Ni yang B. Okey, dapat semua? Dapat, bagus. Okey, ini soalan struktur. Okey, kita bincang soalan struktur 1A. Okey. Baik. So kalau macam tu, kita akan pergi kepada soalan, kita bincang soalan esei nak? Satu soalan struktur, satu soalan esei. Boleh? Ke korang nak pergi kepada soalan B pula? Kita pergi soalan esei lah kita pergi kepada soalan esei. Okey. Boleh? Okey, baik. Kita pergi pada soalan esei. Okey, sebelum cikgu meneruskan okey, kalau kamu lihat betul-betul, okey, kejap 30. Yalah, betul lah. Baik. When is your sejarah? Bila? Okey, semua orang ada exam sejarah masing-masing. Ada yang kata esok, ada yang kata hari Khamis, ada yang kata minggu depan. So, lain tempat, lain sekolah, lain dia punya hari dia. Okey, baik. Sekarang ni, cikgu nak bagi tips kepada kamu. Okey, iaitu tips dia begini. Kalau kamu tengok soalan-soalan ini, korang tengok betul-betul soalan objektif ada 20 soalan, betul? 20 soalan ini, kamu tahu kan, kertas ini kena jawab dalam tempoh 2 jam. Baik, ini strateginya. Okey, so kalau 2 jam, okey, soalan objektif tu, okey, so ada 20 soalan, maka 20 soalan itu kamu kena jawab dalam tempoh 30 minit. 30 minit Baik, itu soalan bahagian A. Soalan bahagian B, yang soalan-soalan struktur tu, okey, soalan struktur tu, okey, dia ada lebih kurang, okey, 4 soalan. 4 soalan. So sebenarnya setiap satu soalan itu sebenarnya kamu kena jawab dalam tempoh 15 minit. 15 minit. So kalau 15 minit, soalan kedua pun 15 minit, soalan ketiga 15 minit, dan soalan yang keempat pun 15 minit. So total berapa? Total ialah 60 minit. Maknanya 1 jam. Faham? Okey. So tinggal balance berapa? Balance adalah soalan esei, betul? Baik. Balance itu soalan esei. Okey, soalan esei sebenarnya kamu kena jawab satu soalan kan? So satu soalan tu esei tu, satu soalan itu mengambil masa 30 minit untuk jawab. Ya, soalan esei satu. Ya, soalan esei satu je. Kamu kena pilih satu je. No, memang ada dua. Kamu kena jawab satu. Okey. Ya. Okey, jadi kalau kita lihat jadi dia boleh jadi sahih atau tidak? Ya, how many pilihan? 2 sahaja. Okey, jadi ini strateginya. 2 jam soalan objektif, kamu jawab dalam 30 minit. Soalan struktur tadi, yang macam bahagian B tadi tu, setiap soalan tu 15 minit, 15 minit, 5 minit, 5 minit. So, soalan esei 30 minit. So, total berapa? 30, 30, 60, iaitu 2 jam. Faham? Ya, ini strategi dia. Ini strategi dia. Jadi, pastikan soalan nombor 1 kamu jawab dalam tempoh 15 minit. Habis ada 3 cikgu. A, B, C bermakna satu soalan tu 5 minit je. Soalan 1A 5 minit.
Soalan 1B 5 minit. Soalan 1C 5 minit. Itu maksimum 5 minit, tak boleh lebih. Jangan. Nanti tak cukup masa. Faham? Baik. Itu cara dia. Begitu juga soalan nombor 2, okey, soalan nombor 3 dan juga soalan nombor 4. Baik. Kemudian kita tengok bahagian AC, iaitu bahagian C. Tengok betul-betul ya. Kalau bahagian C 20 markah ni, okey, iaitu jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. Nampak tak? Okey, bahagian C. Jadi kamu kena pilih di antara soalan 5 dan soalan 6. Mana satu? Mana satu? 5 dengan 6 saja. Jadi, kalau kamu tanya, macam mana nak pilih cikgu? Okey, cara pemilihan soalan sangat penting. Caranya begini. Baca dulu soalan. Okey, raja berikut berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu dalam Kerajaan Alam Melayu. Bahasa Melayu Campar, Sriwijaya. Jelaskan peranan bahasa Melayu dalam kerajaan tersebut. 6 markah. Baik, bila 6 markah, kamu boleh buat strategi apa? Strateginya iaitu 3 fakta. Okey, 3 fakta dan juga 3 huraian. Jadi, apakah peranan bahasa Melayu cikgu? Banyak. Banyak kan? Kita tahu ianya sebagai bahasa perdagangan. Okey, bahasa perdagangan. Kemudian juga kita tahu digunakan sebagai dalam persuratan, perdagangan, persuratan. Lagi bahasa perdagangan, bahasa persuratan. Juga bahasa Melayu sebagai apa? Bahasa dalam iaitu dalam pendidikan. Dalam pendidikan iaitu menyebarkan agama, juga menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Jadi bahasa perdagangan, kemudian juga bahasa perhubungan pun boleh, banyak. Kemudian buat huraian dia. So, bolehlah ni. Okey, boleh. Kalau kamu rasa yakin, boleh. Soalan B. Bagaimanakah sistem pendidikan dijalankan dalam masyarakat Kerajaan Alam Melayu? Alamak, ni senang lah. Sistem pendidikan ada 2. Kerajaan Alam Melayu, iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Betul? Formal dan tidak formal. Pendidikan formal iaitu pendidikan yang di madrasah, di sekolah, iaitu di istana. Okey, itu. Kemudian kalau pendidikan satu lagi iaitu tidak formal, iaitu pendidikan yang ibu bapanya, keluarganya memberikan, mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan seperti bercucuk tanam, kemudian juga memburu binatang. Iaitu kemudian juga ilmu-ilmu berkaitan dengan perdagangan. Itu sistem pendidikan tidak formal. Pecahkan 2. Pun boleh juga. Boleh ni. Bolehlah. Kemudian, bahagian C. Mengapa kita perlu mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? 8 markah. So, bila 8 markah, 4 fakta dan juga 4 huraian. So, apakah, bagaimana kita mengangkat martabat bahasa Melayu? Mungkin kamu rasa macam, alamak, yang ini aku tak tahu lah. Tak apa. Skip. Pergi kepada soalan nombor 6. Ini kita cara memilih. Tengok soalan nombor 6. Sistem perundangan yang mantap telah melonjakkan Kesultanan Melayu Melaka ke arah kegemilangan. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka merupakan undang-undang tersohor Kesultanan Melayu Melaka. Terangkan kandungan kedua-dua undang-undang ini. 6 markah. Senang. Iaitu kamu buat satu untuk Hukum Kanun Melaka dan satu lagi untuk Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka ada apa? Hukum Kanun Melaka ada cerita tentang peranan dan tanggungjawab Sultan dan para pembesar. Itu satu. Kemudian kamu boleh cerita lagi, iaitu dalam Hukum Kanun Melaka ada cerita tentang kita kata sebagai tentang hukuman terhadap jenayah yang dilakukan. Terhadap hukuman jenayah yang dilakukan ada hukuman-hukumannya.
Dan yang ketiga iaitu tentang tentang pentadbiran dan sebagainya. Itu boleh cerita. Undang-undang laut Melaka pula cerita pasal peraturan-peraturan di laut, peraturan-peraturan berniaga, tata cara berniaga. Kemudian juga ada urusan cukai. Banyak tu. Boleh ni? Boleh. Tak semestinya dah fakta. Kamu tahu tak? Yang macam cikgu cakap tadi, iaitu tentang peranan dan tugas sultan serta pembesar. Kemudian kamu boleh buat huraian. Sultan akan menjadi ketua negara. Manakala para pembesar akan membantu sultan dalam pentadbiran. Itu huraian. Boleh. So tak semestinya dah fakta. Okey, kamu boleh buat 3 fakta, 3 huraian. Macam tu. Baik. Kemudian, jelaskan tentang undang-undang. Okey, bolehlah ni. Okey, yang B. Jelaskan tentang undang-undang adat yang digunakan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Alamak, yang ini senang lah. Undang-undang adat. Kita tahu undang-undang adat ada 2 saja. Iaitu adat pepatih dan adat temenggung. Dalam Kesultanan Melayu Melaka, mereka mengamalkan adat temenggung. So kena huraikan je. Baik, adat temenggung antara huraiannya iaitu kita tahu bahawa iaitu dalam undang adat temenggung, sultan akan dipilih melalui keturunan raja tersebut. Waris kesultanan raja tersebut. Kemudian juga yang kedua, sultan mestilah seorang lelaki. Lelaki dan juga beragama Islam. Itu undang-undang adat pepatih. Temenggung. Temenggung. Kemudian juga kamu boleh cerita tentang undang-undang adat lagi, iaitu apa? Sultan dibantu oleh para pembesar dan banyak lagi. Bolehlah ni. Boleh. Baik. Dan C, pada pendapat anda, apakah kepentingan undang-undang bagi sebuah negara? Alamak, ni senang. Undang-undang negara undang-undang penting untuk apa? Untuk menjamin keselamatan. Untuk memastikan keadilan bagi rakyat. Memastikan keadilan bagi rakyat. Kemudian juga bagi menjamin keselamatan dan keamanan negara. Kemudian seterusnya untuk supaya ekonomi negara menjadi lebih stabil. Banyak ni. 8 markah ni. Kamu boleh buat macam mana cikgu? 8 markah. 4 fakta dan 4 huraian. Macam tu. Baik. Bila kamu dah tengok soalan 5 dengan 6, kamu tengok soalan 5 aku boleh jawab 2 je. Soalan 6 aku boleh buat A, B, C. Pilih 6. Macam tu. Pilih 6. Jangan pilih 5. Pilih 6. Macam tu. Dan mungkin ada yang bertanya, cikgu, kalau jawab soalan 1 dari soalan 6, 2 dari soalan 5, boleh ke? Di soalan trik ni. Baik. Untuk skema pemarkahan. Mohon maaf, cikgu cakap terus terang jujur, cikgu tak tahu. Sebab UASA ini format yang terbaru. Which is cikgu tak tahu sama ada boleh ke kamu jawab soalan nombor 5, saya jawab A, B, kemudian soalan 6 saya ambil, contohnya saya ambil C sahaja. Itu terpulang kepada budi bicara cikgu sekolah kamu yang menanda. Tetapi seingat dan sefaham cikgu, dia punya arahan ialah jawab mana-mana satu soalan. Bermakna kamu kena pilih soalan 5 atau soalan 6. Jadi kamu tak boleh memilih 5AB dan 6C. Sebab itu dah jadi 2 soalan. Jadi tetapi kalau kamu start kat sini, contohnya kamu tak tahu. Cikgu saya tak tahulah, yang ini saya memang tak tahu macam mana lah cikgu kan. Saya terbuat macam ni. Kamu boleh cuba. Dan terpulang kepada guru-guru kamu untuk menanda atau tidak. Itu budi bicara mereka, bukan budi bicara cikgu. Tapi
cikgu syorkan pilihlah soalan daripada soalan yang sama. Jangan campur aduk. Faham? Okey. Ada yang kata USA ni buat saya menangis sambil jawab soalan. Okey. Baik. Ni Damia, usahakan sehabis baik. Okey, usahakan berikan jawapan sehabis baik. Beri. Beri je. Jangan takut. Beri sahaja. Beri sahaja. Okey, supaya nanti kemungkinan besar banyak markah kamu yang mungkin fakta yang kamu beri itu betul. Dia tak susah tapi saya lupa. Itu maknanya kurang latihan. Cikgu, andai kata kalau memang tak boleh jawab dua-dua, macam mana nak pilih soalan yang terbaik? Baik, contohlah. Ini worst case scenario. Kalau katakan kamu langsung tak dapat nak jawab lah. Tak dapat nak jawab soalan. Cikgu, saya tak tahulah. Banyak benda saya tak tahulah. Macam mana jawab cikgu ya? Okey. Kalau katakan worst case scenario. Kalau katakan kamu kata macam, saya tak tahu cikgu. Tak boleh jawab dua-dua. Mana satu cikgu? Baik. Kalau katakan kamu tahu sikit yang ini. Dan sedikit je yang ini, kamu pilih yang ini. Walaupun tak sepenuhnya, tetapi itu yang kamu boleh jawab. Yang ini, kamu langsung tak boleh jawab. Langsung tak boleh jawab. So, pilih yang sikit tu, pilih juga. Ambil yang itu. Jadi, jangan langsung tak jawab. Ingat jangan langsung tak jawab. Pantang cikgu kalau katakan kamu ada soalan, tapi kamu langsung tak jawab. Jangan. Okay, so at least tunjukkan usaha kamu untuk menjawab soalan. Faham? Jangan cepat mengalah. Orang yang tak menjawab soalan ini, biarkan dia kosong. Dia cepat mengalah. Dia cepat putus asa. Rugi. Okay, rugi. So, buat yang terbaik. Pilih mana-mana yang kamu boleh jawab. Faham? Baik. So, soalan 5 dengan soalan 6. Okey, yang mana yang kita boleh jawab cikgu? Okey, kalau macam kes pada hari ini, kita akan pilih soalan nombor 6A. Okey. Kita ambil 6A. Baik, 6A kat sini. Okey, Hukum Kandun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka merupakan undang-undang tersohor Kesultanan Melaka. Terangkan kandungan kedua-dua undang-undang ini. Baik, 6 markah. 6 markah macam mana cikgu? 3 fakta, 3 huraian. Mana nak dapat 3 fakta, 3 huraian? Okey, di sini kamu kena bijak. Iaitu, kamu tak perlulah guna 3 fakta dan 3 huraian. Tapi kamu boleh tukar menjadi apa? Bukan 6 fakta. Kamu boleh buat 2 fakta. 2 fakta dan juga berapa? Dan juga 4 huraian. 2 fakta, 4 huraian. Jadi 6 juga. Iaitu, kamu boleh explain, Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Melaka, dan juga satu lagi, kamu boleh explain tentang Undang-Undang Laut Melaka. Baik, apa kamu nak cerita tentang Hukum Kanun Melaka? Baik, pertama, kamu cerita tentang tanggungjawab. Hukum Kanun Melaka ada menerangkan tentang tanggungjawab Sultan. Sultan dan pembesar. Pembesar. Kenapa cikgu saya suruh 3 fakta 3 huraian atau 2 fakta 2 huraian 2 contoh? Sebenarnya boleh mana-mana, Kisha. Yang penting jawapan kamu tu betul. Berapa fakta? Ya, sebenarnya boleh, Syah. Kamu nak bagi 2 fakta 2 huraian 2 contoh pun boleh. 3 fakta 3 huraian pun boleh. 2 fakta 4 huraian pun boleh. Yang penting dia ada 6. Yang penting 6 markah kena bagi 6. Itu je sebenarnya. Baik. Contohnya tanggungjawab Sultan dan pembesar. Kemudian kamu buat huraian. Di sini fakta. Fakta 1. Tanggungjawab Sultan dan pembesar. Kemudian huraian 1. Iaitu kamu cerita tentang apa? Tentang tanggungjawab Sultan dan pembesar. Kemudian huraiannya kamu boleh cerita tentang apa? Tentang peranan
iaitu sultan. Sultan sebagai ketua negara. Manakala pembesar pula membantu sultan dalam pentadbiran. Begitu. Begitu. Kemudian kamu juga boleh berikan, selain daripada ini, kamu juga boleh berikan huraian seterusnya. Selain daripada itu apa lagi? Tentang huraian seterusnya. Iaitu sultan akan apa? Sultan juga akan mengatur. Mengatur ataupun juga sultan akan kita kata sebagai melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain ataupun kerajaan lain sebagai hubungan untuk tujuan persahabatan dan perdagangan pun boleh juga, dan perdagangan. Baik, perasan tak di sini satu fakta, dua huraian pun boleh. Baik, kalau seandainya kamu kata, cikgu, kalau saya bagi contoh boleh? Boleh. Contoh. Contoh kita kata sebagai sultan. Sultan Muzaffar Shah. Kalau contoh kena ambil nama Sultan Muzaffar Shah telah memimpin Kesultanan Melayu Melaka. Melayu Melaka ke arah kemajuan. Dan dibantu oleh Bendahara Tun Perak. Itu contoh. Kalau kamu nak buatlah. Pun boleh. So di sini kalau kamu kata, cikgu, mana satu saya nak ambil, cikgu? Baik, sebenarnya kamu boleh ambil mana-mana tiga. Iaitu boleh ambil fakta satu, huraian ini satu, ataupun contoh pun satu. Tiga dah. 3 markah dah. Kalau kamu tak nak buat contoh, kamu nak buat huraian kedua pun boleh. Macam tu. Begitu juga kalau katakan undang-undang laut. Undang-undang laut pula kalau kita lihat, apa isi kandungan kedua undang-undang laut Melaka, iaitu kita akan jadikan ini fakta yang kedua, iaitu mengandungi apa? Mengandungi peraturan. Peraturan dan tata cara berniaga. Berniaga di pelabuhan Melaka. Kemudian huraikan dia. Huraikan dia iaitu apa? Iaitu peraturannya, iaitu mereka perlu, kita kata boleh menggunakan mata wang. Mata wang Kesultanan Melayu Melaka. Melayu Melaka dalam setiap urus niaga. Macam tu. Kemudian juga mereka juga perlu apa? Perlu membayar cukai. Perlu membayar cukai kepada yang akan dikutip. Yang akan dikutip oleh siapa? Oleh Syah Bandar. So nampak tak di sini kita kata bahawa di sini kita boleh nampak bahawa ada satu lagi fakta dan juga dua huraian. So total berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 markah. Cukup tak? Cukup. Begitu. Nampak tak? Dan juga kalau kamu tanya, macam mana nak mula ayat ni, cikgu? Baik. Mula-mula kalau macam ni, kamu tengok ayat, yang ini kan, ayat soalan kan, kandungan kedua-dua undang-undang ini kan.
So, kamu ambil dulu kandungan hukum kandung Melaka. So, ayat dia mula macam mana? Okey. Kandungan. Okey. Hukum kanun Melaka okey, adalah okey, adalah berkaitan tanggungjawab sultan dan pembesar. Begitu. Masuk pada fakta pertama. Ataupun juga kamu boleh buat ayat yang lebih baik lagi, iaitu hukum kanun Melaka. Okey, mengandungi. Okey, mengandungi dan sambung tanggungjawab sultan dan pembesar. Okey. Okey, dan pembesar bagi memajukan negara ataupun dalam pentadbiran negara. Itu cara dia. Okey, baik. Kita ada masa lebih kurang 26 minit. Okey, cikgu nak semua pelajar, kita ada lebih kurang 27 orang dalam kelas ni. Cikgu nak semua 27 orang ini sila buat ayat soalan ini dalam Zoom chat sekarang. Okey, sebab ini 6 markah, cikgu nak tengok macam mana korang buat ayat. Okey, 6 markah. Okey, jadi semua orang tak terlepas, tak kira lah. Suhail, make sure kau buat Suhail. Suhail paling penting, kena buat. Aina Damia, okey, kena buat. Begitu juga kita nak Anci buat, Ash buat Ash. Okey, kemudian juga Kuhan, okey, Lily, Amar Kowi jangan skip jangan ngelat, buat. Okey. Ya Arif wajib buat. Okey, Rania dan lain-lain. Okey, Razan kau buat Razan? Buat sekarang, Teh Chiming, Zahra Syasmin. Okey. Buat sekarang. Cikgu nak semua buat. Okey. Semua buat 27 orang selalu buat. Buat sekarang 6 markah. Gunakan semua fakta yang cikgu bagi ni. Gunakan semua fakta, bukan suruh cari fakta lain bukan suruh cari isi lain, bukan. Gunakan semua ni dan buat ayat dalam Zoom chat dan send kepada cikgu direct message to Cikgu Rafi. Kau buat sekarang? Kamu terus tulis hukum kanun Melaka mengandungi, masuklah fakta pertama. Masuk fakta pertama, hukum kanun Melaka mengandungi tanggungjawab sultan dan pembesar. Okey, dalam pentadbiran negara. Titik. Macam tu. Kemudian sambung dengan huraian. Macam tu. Faham? Buat sekarang? Kau buat sekarang? Kan? Sebab tak ada depan mata je. Orang depan mata ni rotan seorang-seorang ni. Kalau ada depan mata ni, kurotan seorang-seorang ni. Okey. Dan juga wajib buat Adam pun wajib buat Adam Miharis. Jangan kau nak skip pula. Acut. Ya. Kan? Tu lagi sah. Nasib baik kau jauh. Kan? Kalau kelas fizikal ni, rotan seorang-seorang. Ini soalan lagi. Berjana ayat first. Tu Lili. Macam cikgu cakap tadi. Hukum kanun Melaka mengandungi, ambil terus masuk fakta pertama. Hukum kanun Melaka mengandungi tanggungjawab sultan dan pembesar dalam pentadbiran negara. Titik. Itu. Okey, baik. Okey, baik. Serentak 2 orang tu hantar. Zahra Syasmin dengan Anci. Baik, bagus. Okey, Zahra Syasmin dia kata kanun Melaka adalah berkaitan dengan sultan hukum ini menerangkan sultan besar yang membantu sultan. Bagus. Okey. Zahra Syasmin itu baru 3 markah. Undang-undang Melaka pula. Undang-undang Melaka pula. Okey, baik, bagus. Okey, Anci.
Kandungan adalah berkaitan, bukan kandungan. Kandungan hukum kanun Melaka. Ya, Encik. Berkaitan dengan tanggungjawab Sultan dan Pembesar. Pembesar, okay. Sultan sebagai ketua negara. Okey, Encik, tambahkanlah perkataan macam ni. Manakala. Okay. Manakala pembesar membantu Sultan dalam pentadbiran. Contohnya, sama-sama Syah. Okey, baik, bagus. Okey, selain itu kandungan undang-undang dan peraturan di laut dan tata cara berjual beli di Pelabuhan Melaka. Baik, bagus. Dan batu wang Melaka dan Malaysia Bandar. Okey, baik. Bagus. Okey, baik. Ini cikgu kena jelaskan dia bukannya yang perlu bayar cukai itu bukan rakyat. Yang perlu bayar cukai itu ialah siapa? Pedagang. Ya, pedagang yang perlu membayar cukai. Okey. Di situ. Baik, nakib. Masalah berkaitan dengan hak keistimewaan dan tanggungjawab. Okey. Bagus. Tapi nakib itu baru 1, 2. Ni 3, 4. Baru 4 markah. Nakib. Kena tambah lagi tu tak cukup. Dia nak 6, bagi 6. Dia nak 4, bagi 4. Jangan kedekut. Baik, Zara Syasmin. Okey, satunya adalah penggunaan tu. Okey, baik, bagus. Bagus Zara Syasmin. 3 lagi. Ada 3 markah. So, dapat 6 markah. Macam tu. Okey, tanggungjawab. Okey. Sultan, bagus. Baik, bagus. Okey. Baik. Baik, bagus. Sasi. Okey, 6 markah kat situ. 6 markah Bagus Sasi. Syed Falik. Okey. Okey. Bagus. Okey, peranan dan tercakap. Okey. Baik, bagus. Okey, Syed Falik 6 markah kat situ. Bolehkah saya tulis 6 fakta tanpa huraian? Anci, sebenarnya boleh. Sebenarnya kalau kamu nak bagi 6 fakta pun boleh sebenarnya. Tetapi nak ingat 6 fakta tu masalah tu. Sebab kadang-kadang kita ni nak ingat yang 2 fakta, 3 fakta pun kita lupa. Kan? Ini kan pula nak cari 6. Tapi kalau kamu boleh ingat 6 fakta tu, bolehlah buat. Boleh. Dah ingat semua Okey Encik. Uish, dah ingat semua. Boleh. Boleh Encik. Tak ada masalah. Boleh. Okey. Baik, Kisha. Mengenai tanggungjawab Sultan dan Pusat Usaha Pentadbiran. Tugas sambil contohnya memimpin Kesultanan Melaka ke arah kemajuan dan dibantu oleh Bendahara Tun Perak. Bagus. Okey, Bendahara Negeri Pelabuhan. Okey, bagi baik, 6 markah kat situ. Bagus. Kepada Kisha. Bagus Kisha. Okey, 6 markah kat situ. Aina Damia. Okey. Pusat Kesultanan Pentadbiran. Okey, baik, bagus. Bagus. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, Aina Adamia. Mana kamu punya tentang undang-undang laut? Kena cerita undang-undang laut kena cerita undang-undang laut, tak boleh skip. Kena cerita dua-dua. Ariana. Ketua negara. Okey, dan Sultan kamu. Okey. Ariana, panjang sangat kamu punya ayat yang kedua tu. Ayat kamu yang kedua tu panjang sangat tu. Okey, panjang sangat. So kamu kena stop, kemudian mulakan semula. Jangan panjang-panjang.
Okey. Di Pelabuhan Melaka. Okey. Nakib, kenapa kamu buat asing-asing macam tu? Buat perbandingan. Jangan buat perbandingan. Okey, kamu mentionkan hukum kandun Melaka sampai habis, kemudian baru undang-undang Daun Melaka. So jangan buat perbandingan. Faham? Sebab soalan tak tanya tentang perbandingan tau. Dia suruh explain sahaja. Ya. Yeah? Amna. Okey. Bagus. 3, baik 4. Okey, 5, 6. Okey, baik, bagus Amna. Bagus, 6 markah kat situ. Saya lupa nanti. Ya. Yeah. Okey, Kuhan. Bukan, okey, bukan markah. Okey, baik, bagus. Okey. Membuat peraturan dan tata cara berniaga. Okey, mereka memberikan waktu wang. Okey, baik, Kuhan, 6 markah, bagus. Okey. Ain. Sultan Negara, Sultanlah Ketua Negara. Okey. Okey. Ini menjaga hubungan. Okey. Baik juga yang akan diikuti oleh Syah Bandar. Baik, bagus. Okey, Ain. Bagus. 6 markah. Ash. Negara, okey. 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 Lupa juga yang ketiga. Solo Mai. Ya, betul. Betul. Memang kena ayat yang panjang, Kuan. Okey. Baik. Adam Emir Haris. Hubungan diplomatik yang lain. Baik, bagus. Mengandungi peraturan dan tata cara berniaga di pelabuhan. Okey. Kalines. Baik, bagus. Okey, Adam. 6 markah kat situ. Baik, bagus. Ruqayyah. Okey, Ruqayyah. Saudara sebagai ketua negara. Okey, pembesar membantu saudara. Okey. Hubungan diplomatik kerajaan. Okey. Baik. Okey, baik, bagus. Yang ketiga tadi. Baik, bagus. Ruang Kesultanan Melaka dan seterusnya. Okey, baik, bagus. Okey. So, rata-rata ramai yang boleh buat ayat dengan baik. Okey, tetapi okey, cikgu dapat review, okey, ataupun komen daripada ibu bapa kamu bahawa markah-markah kamu sebelum ini okey, agak rendah. Okey, dan kata peningkatan yang perlahan. Okey. Jadi sebab itu cikgu rasa cikgu dah ajar semuanya. Cuma mungkin kamu semua masih lagi ada masalah berkaitan dengan menjawab soalan dan juga kurang latihan ni. Kurang latihan ni. Jadi, nak tanyalah sebelum kita ni, siapa yang ada exam sejarah esok? Besok siapa yang exam sejarah? Siapa yang exam sejarah esok? Okey, Adam. Okey, Adam. Ruqayyah. Saya Khamis ni. Okey, baik. Okey, baik. So, ada yang Khamis ni, Thursday ni. Okey, baik. Okey, so kepada yang ada exam sejarah dalam minggu ini. Okey, dalam minggu ini. So, kalau yang esok, okey, sebab mak dengan ayah asyik minta tu saja. Okey, baik Arif. Tak apa. And we saw the in the bilik so banyak. Okay. So banyak. Okey, baik. Dia begini. Okey, kepada para pelajar yang ada exam. Okey, baik. Saya semalam. Teh Ciming boleh jawab tak soalan? Boleh jawab tak soalan semalam? Kata exam semalam.